Tujuan Datuk Syed Fahmi sebenarnya telah menelefon saya semalam dan menyatakan kerisauan beliau apabila mendapati tular cerita-cerita, versi-versi pelbagai perkara mengenai merpati yang kita semua sekarang ini kenali sebagai Najib Razak dalam penjara Kajang. Setelah Datuk Syed Fahmi membaca berita tersebut, beliau telah menelefon saya semalam dan menyatakan sebagai rakyat Malaysia, sebagai seorang citizen, sebagai seorang taxpayer dan sebagai seorang yang sepatutnya beliau rasa menghormati undang-undang, terpanggil untuk membuat laporan polis ini kerana ada beberapa perkara yang merisaukan beliau. Antara lainnya perkara-perkara berkaitan dengan campur tangan pihak atasan, campur tangan pihak politik dan juga kemudahan istimewa special treatment kepada Najib Razak. So hari ini kami telah pun hadir ke balai. Datuk Syed Fahmi telah membuat laporan polis menghendaki perkara-perkara yang nyatakan laporan tersebut disiasat sepenuhnya. Dan kita nak maklumkan bahawa semalam YB Menteri Kesihatan telah menyatakan it is normal procedure. Tapi kalau kita baca balik ya Datuk, kepada berita-berita tersebut, it is not normal procedure. There is something abnormal in this case. Dan sebab itulah Datuk Syed Fahmi hadir ke Petaling Jaya hari ini, Balai IPD Kajang untuk membuat laporan polis beliau. Dan Datuk Syed Fahmi juga dalam laporan polis beliau telah antara lainnya menyatakan untuk kesemua pihak yang terlibat, pihak-pihak atasan, pihak Kementerian Kesihatan, pihak Jabatan Penjara, hatta pihak Perdana Menteri pun disiasat sepenuhnya, dan pihak polis kami harap Menteri KDN pun mungkin terlibat, mungkin tidak terlibat, kena juga siasat dengan adil dan tanpa sebarang pengecualian. So dalam kes ni rakyat berhak tahu sebab perkara ini banyak menimbulkan kegusaran dan kehilangan keyakinan dalam mana-mana sistem dalam negara kita. So saya akan serahkan kepada Datuk Fahmi dan juga mungkin ada soalan. Datuk? Ya, ada apa? Maknanya yang pihak Datuk persoalkan keistimewaan ke atas Datuk Seri Najib lah. Ya, itu bukan pada pandangan saya, kalau berita ni benar, kena ambil tindakan lah. Kalau berita yang saya dapat baca tu tak benar, so pihak polis juga kena ambil tindakan pada yang membuat cerita tu. Itu pun satu pada saya bahaya juga, mengeluarkan kata-kata menuduh pihak-pihak atasan, menteri-menteri. So tidak sepatutnya begitulah kalau itu tak betul. Kalau benar, semua pihak kena ambil tindakan. Antara perkara yang menyebabkan Datuk Fahmi memanggil saya dan kami di sini, dua perkara. Pertama, beliau pertamanya saya nak clarify betul-betul, Datuk Fahmi bukan ahli mana-mana parti politik, tetapi beliau menghubungi kami atas dasar kami peguam dan juga kami adalah peguam bagi pihak Parti Pejuang. Yang itu yang pertama. Keduanya, Datuk Fahmi juga menyatakan, minta maaf Datuk saya cerita, mother-in-law dia ada masalah kesihatan, terpaksa ampute kaki, tetapi susah untuk masuk ke pusat rehabilitasi ceras tersebut. Saya pernah mohon pada SKL, tapi SKL menolak. Sedangkan mak mentua saya bukan banduan. Memang isi penyakit betul. Kenapa agak susah nak pergi ke ke rehab center, sedangkan satu banduan begitu senang dapat masuk. Antara alasan yang waktu itu? Boleh buat rehab di SKL. Tak perlu masuk ke SKL ke ceras. Yes. Dan ini kalau pada saya tak adil lah. Bukan mak mentua saya seorang. Mungkin ada yang lain pun yang sama. Kita ada 70,000 banduan. Adakah banduan yang 70,000 ni dapat layanan yang sama dengan banduan yang merpati putih ni? So itu persoalannya lah. So apa yang kita nak tekankan di sini adalah rakyat Malaysia dia ada hak yang sama. Tak kisah race dia, tak kisah agama dia, tak kisah pangkat dia. Di dalam Malaysia ini semua warga negara harus treated, must be dilayan dengan sama. Tidak ada, there shouldn't be any special treatment. So ini perkara yang kena disiasat, harus disiasat, dan kita harap pihak berkuasa serius dalam menyiasat perkara ini. So kalau tidak ada soalan lain, kami ucapkan terima kasih dan kami mengharapkan laporan telah pun dibuat. Yes. And please, Datuk is open for investigation. Tapi at the same time,
kita nak maklumkan janganlah orang-orang seperti Datuk dan orang-orang lain yang ingin membawa kebenaran ke depan disiasat. Sedangkan perkara yang harus siasat tu adalah di dalam laporan tersebut. Not the person who is a whistleblower or not the person who is actually coming out with all these things. Kalau pihak SPRM dengan begitu mudah boleh menyiasat isu berkaitan Hakim Yang Arif Nazlan berdasarkan blog Raja Petra, sepatutnya SPRM dah pun siasat sekarang ni, kes ini. Sebab dia tular secara terbuka dan rakyat mempersoalkan integriti kepada sistem.